So standby dengan buku kerja, okay? So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk untuk ulang kaji. Kita buat ulang kaji lah untuk kertas, untuk dengan menggunakan buku kerja selaju yang boleh. Maksud selaju yang boleh, semaksimum yang boleh. Maksudnya kemungkinan satu hari macam ni kita akan buat satu bab. So saya akan sentuh pada ujikan diri. Okay, so saya simpan untuk soalan objektif yang berformat SPM dan yang subjektif itu untuk dalam kelas. So at least ada something yang kalau kawan awak tertinggal sekalipun dia boleh lagi lah cover up lah sikit-sikit dekat kelas nanti. Okay, so untuk hari ni kita akan fokus kepada bab 7, soalan daripada ujikan diri. Okay, so now kita mula dengan ujikan diri 1. Okay, ujikan diri 1 pada muka surat 193. Okay, lagi sekali saya bagi tahu bila bab ulang kaji saya harap sangat awak dah baca sendiri and then saya hanya memberi hint ataupun penggunaan rumus bagi membantu awak. So saya haraplah lepas ini bila kita buat ulang kaji, at least dekat awak punya meja akan ada buku kerja dan buku teks. Sebab saya fokus memang akan utamakan buku teks. Okay, siapa yang ada buku tambahan itu lebih baiklah, but saya akan lebih kepada buku teks. Okay, untuk soalan yang pertama, 7.1, nombor 1A. Hitungkan tenaga foton bagi gelombang elektromagnet ultraungu dengan panjang gelombang lambda sama dengan 390 nanometer. Okay, dekat sini awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 232. Okay, muka surat 232. Okay, dekat muka surat tu dia ada tulis E sama dengan HF. Mana sama dengan saya? E sama dengan HF, di mana E ini bila kita kaitkan dengan lambda, so kita tak guna HF, kita akan guna Hc per lambda. So bila dia nak cari tenaga, H nilai pemala Planck iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan C iaitu 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda. Okay, lambda bila nano maksudnya 390 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okay, tolong ingat benda-benda macam ni. Okay, so awak akan dapat nilai E tersebut dalam jawapan A. Okay, so awak kira kemudian. Okay, untuk soalan B, nyatakan dan terangkan sebarang perubahan kepada tenaga jika panjang gelombang elektromagnetik bertambah. Okay, so kat sini dia nak kita tengok hubungan antara E dengan lambda. So daripada rumus, okay ni untuk bahagian B, daripada rumus kita nampak E berkadar, awak tengok lambda dekat bawah kan, so maknanya dia berkadar songsang. So bila berkadar songsang, apabila panjang gelombang bertambah, so bila dekat sini panjang gelombang bertambah, apa jadi? Dia berkadar songsang, maka tenaga akan berkurang. Okay, so jawapan dia tenaga adalah berkurang. Kenapa? Sebab tenaga berkadar songsang dengan panjang gelombang. Okay, itu untuk nombor 1. Okay, untuk nombor 2. Okay, nombor 2. Jika momentum, di sini dia sebut momentum, kalau saya terus je conteng momentum, okay, sama dengan 3.4 darab 10 kuasa negatif 28, hitungkan panjang gelombang. Rumus mana yang membuat hubungan antara panjang gelombang dengan momentum? Awak boleh tengok pada muka surat 230. Okay, dekat muka surat 230 dia bagi tahu kita lambda sama dengan H per momentum.
So bila nak cari panjang gelombang ataupun lambda, H ini awak gantikan sahaja kerana H adalah nilai pemala iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 bahagi dengan momentum diberi 3.4 darab 10 kuasa negatif 28. Okay, awak kira jawapan awak nanti ada unit iaitu meter. Okay, sebelum saya terlupa. Okay, nombor 1 tadi unit, okay, disebabkan dia tanya tenaga, betul kan? Okay, disebabkan dia tanya tenaga, maka unit adalah joule. Tenaga kan? Okay, so unit adalah joule. Okay, itu untuk soalan nombor 1. Okay, nombor 2 simple, hanya cari momentum. Rumus straightforward, so hanya cari panjang gelombang dari momentum. So rumus straightforward, unit adalah meter kerana panjang gelombang. Okay, now kita terus kepada nombor 3. Okay, untuk nombor 3, okay, firstly kita tulis dulu apa yang ada dalam soalan. Sinar laser mempunyai 7 miliwatt. Apa maksud watt? Awak kena tahu dia adalah kuasa. Mili maksudnya apa? Darab 10 kuasa negatif 3. Okay, dengan menggunakan elektromagnet panjang gelombang. Okay, panjang gelombang, so ini adalah lambda. Kirakan bilangan foton. Okay, soalan nak bilangan foton yang huruf N. So awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 232. Okay, di mana rumus yang ada adalah P kuasa sama dengan NHF. Tapi disebabkan soalan bagi panjang gelombang, so kita guna rumus P sama dengan NHC per lambda. Okay, disebabkan kita nak N sahaja, so saya susun balik N sama dengan P lambda per dengan HC. Okay, P apa? P adalah power iaitu 7 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan lambda iaitu 650 darab 10 kuasa. Bila nano maksudnya darab 10 kuasa negatif 9. Okey, kemudian bahagi H nilai pemala iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan C iaitu 3 darab 10 kuasa 8. Okey, bila bilangan foton, unit dia adalah S negatif 1. Okey, ini untuk nombor 3. Okey, untuk nombor 4. Okey, sinar laser dipancarkan ke atas kepingan logam dengan luas kerata rentas 2 darab 10 kuasa negatif 4. Kuasa. Dan kuasa maksudnya ni adalah nilai untuk P 4.5 M. Maksudnya 4.5 darab 10 kuasa negatif 3 mili tau. Okay, so frekuensi gelombang. Okay, dia bagi frekuensi dekat sini. Okay, so itu adalah frekuensi gelombang 4.3 darab 10 kuasa 14 Hz. Soalan A, hitungkan bilangan foton. Macam tadi, okay, untuk soalan A, bilangan foton kita rujuk pada buku teks muka surat 232. Disebabkan soalan guna frekuensi, maknanya kita hanya guna E sama dengan HF. Okay, kenapa saya buat macam ni? Sebab HF itu kita nak kaitkan sama dengan NHC per lambda. Betul tak? Sekejap, 232 ya. Betulkan saya kalau saya silap? Oh, kita hanya terus guna P. Yap. Okey. Sekejap, saya nak dengar kuatkan suara. Oh, dah kuat dah. Saya tak dengar sangat suara awak.
Okey, kejap-kejap. Okey, kita akan guna rumus sama muka surat 232 di mana disebabkan dia guna lambda, so kita guna P sama dengan NHC per lambda. Okey, nak cari bilangan foton kan? So, bilangan foton sama dengan P, dah ada dalam soalan. Okey, darab dengan lambda ada dalam soalan, per dengan HC nilai yang tetap. Okey, so P lambda, P tu 4.5 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan lambda iaitu, lambda pula. Salah lagi. Frekuensi. Sebab kita dah biasa dapat soalan lambda kan. Nak juga. Padahal frekuensi, sabar ya, maafkan saya. Okey, frekuensi. Okey, so N sama dengan P bahagi dengan HF. Ni baru betul. Di mana P adalah 4.5 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. F frekuensi iaitu 4.3 darab 10 kuasa 14. Okay, awak akan dapat berapa? Okay, unit dekat sini adalah S negatif 1. Okay, ini untuk rumus bagi penyelesaian bagi soalan A. Okay, kemudian untuk soalan B, saya duplicate, sekejap. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B, dia tanya tentang perubahan momentum. Okay, sebenarnya kalau momentum yang first itu, okay, yang momentum kita dapat daripada muka surat 230, okay, nanti awak tengok, okay, di mana dia kata lambda sama dengan H per P, iaitu momentum. Okay, ini momentum, kalau saya tukar balik, momentum sama dengan H per lambda. Okay, ini untuk satu foton. Okay, tapi soalan sekarang, perubahan momentum bagi foton. Kita dah kira bilangan kan. Kalau dekat sini, ini untuk satu sahaja foton. Jadi, bila nak tahu perubahan momentum semua, kita kena ambil nilai N tadi yang awak dapat dekat bahagian A, darabkan dengan H, darabkan dengan lambda. Okay, lambda awak boleh cari kan. Awak boleh cari nanti yang kat atas. Di mana kat atas ini F, okay, F sama dengan C per lambda. Okay, try dulu cari C per lambda berapa. So, awak masukkan dalam lambda di sini. N ambil nilai tadi. Setakat ini faham tak? Boleh? Boleh? Okey. So dia sebenarnya kalau perasan 7.1 ni dia main-main dengan rumus tu je. Okey? So kita try lah mahirkan lagi sekali dekat rumus ni. Sebab saya tak rasa soalan untuk soalan fizik kuantum ni susah. So kuantum biasanya mathematical, so mungkin ada banyak soalan matematik. So macam ni je lah bentuk dia. Okay, now kita pergi kepada 7.2. Okay, untuk 7.2, soalan yang pertama, apakah maksud kesan fotoelektrik? Awak boleh tengok, fotoelektrik, awak boleh tengok pada muka surat 234. Okay, di mana fotoelektrik adalah, kalau saya baca sekali lalu, okay, fotoelektrik adalah apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Okey, itu adalah
maksud ataupun kesan fotoelektrik. Okey, pada muka surat 2, 3, 4. Okey, soalan 2 pun famous juga. Kalau awak perasan dekat buku teks keluar, dekat sini pun ada. Okey, di mana kat sini dia suruh kita nyatakan 4 ciri kesan fotoelektrik berdasarkan eksperimen. Awak boleh tengok pada buku teks muka surat 237. Okay, awak tengok pada buku teks. Okay, muka surat 237 kan ada nombor 1, 2, 3, 4. So itu adalah 4 ciri kesan fotoelektrik berdasarkan keputusan eksperimen. Okay, hanya tulis balik sahaja. Okay, kemudian untuk soalan nombor 3. Okay, ni mungkin susah sikit lah. Okay, untuk soalan nombor 3, dia kata suatu sinar gelombang elektromagnet ditunjukkan ke atas dua permukaan logam. Okay, permukaan logam A dan permukaan logam B. Di mana panjang gelombang ambang untuk permukaan logam A, kalau A dia punya panjang gelombang ambang dia, ambang tu maksudnya yang lambda naught. Okay, sama dengan 450 nanometer. Manakala untuk logam B, panjang gelombang ambang dia adalah 688 nanometer. Okay. Frekuensi itu tentang logam tau yang akan dihentam oleh sinar gelombang nanti tu. Okay, yang menghentam sinar gelombang tu, okay, yang hentam dia, frekuensi dia. Ni adalah frekuensi yang hentam logam. So frekuensi yang hentam logam itu adalah 5 darab 10 kuasa 14 Hz. Okay, dia suruh kita tengok, jelaskan adakah elektron dapat dibebaskan daripada kedua-dua logam. Maksudnya kita, dia ada banyak cara. Sama ada awak nak kira tenaga ketika gelombang ambang itu, panjang gelombang ambang, ataupun awak boleh kira panjang gelombang yang sepatutnya ada untuk fotoelektrik itu terjadi. Kalau nak langkah pendek, kita kira panjang gelombang yang sepatutnya logam tu ada. Contoh, maksudnya macam ni. Okay, maksudnya kita dah ada frekuensi cahaya yang nak hentam tu adalah 5 darab 10 kuasa 14 Hz. Ini yang nak hentam logam. Okay, so bila kita tahu dia frekuensi dia macam tu, so kita kira panjang gelombang dia berapa bila hentam. So macam mana nak kira panjang gelombang itu? Kita akan kaitkan dengan rumus F sama dengan C per lambda. Dah biasa dengar kan? So kita cari nilai lambda ini dengan C bahagi F. Okay, awak dapat berapa nanti dekat sini? Berapa meter ini kita compare. Okay, di mana dekat sini saya nak bagi tahu, ni saya type lah sebab kalau tulis buruk. Kat sini saya nak bagi tahu syarat untuk fotoelektrik berlaku ataupun fotoelektron tu, okay, fotoelektrik berlaku. Okay, syarat dia kalau saya kaitkan dengan panjang gelombang, so syarat dia adalah panjang gelombang mesti lebih kecil daripada panjang gelombang ambang logam. Ini syarat dia. Dia ada banyak syarat tapi disebabkan saya hanya fokus kepada panjang gelombang, so saya bagi tahu untuk panjang gelombang apa ni? Kenapa kita nak kira panjang gelombang? Sebab kita nak tengok syarat dia.
Syarat dia bila awak dah kira panjang gelombang dekat yang nak hentam tu, awak dapat berapa? Lepas tu awak check. Lemak besar sangat pula. Lepas tu awak check dengan panjang gelombang yang ada dalam soalan. Lebih kecil ke lebih besar? Sepatutnya dia mesti kena lebih kecil. Awak dapat berapa kat sini, dia mesti lebih kecil daripada yang atas. Kalau dia lebih besar, maknanya tak boleh berlaku. Dia mesti lebih kecil. Contohlah, awak dapat dekat sini 500. Contoh tau. Saya tak tahu awak punya ni berapa. Saya pun tak kira. Sekejap. Nak cari pen lah. Kejap. Contoh awak kira dekat sini awak dapat 500 darab 10 kuasa negatif 7. Ataupun dia 500 ataupun 5, tengoklah nanti awak punya point ni, kononlah 500 nanometer. Nak senangkan. 500 nanometer. Kalau kita kaitkan dengan gelombang A, kalau nak kaitkan dengan gelombang A, 500 ini lebih besar daripada panjang gelombang ambang. So, dekat logam A berlaku ke? Tak berlaku. Kenapa? Sebab dia lebih besar. Tapi kalau kita compare dengan gelombang B, logam B, kalau kita compare 500 dengan 688, dia lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. So, bila dia lebih kecil, maknanya dia boleh berlaku. So, that's why awak kira dulu berapa panjang gelombang cahaya yang nak hentam. Berapa awak dapat, awak compare with panjang gelombang logam ini. Kalau lebih besar tak berlaku, kalau lebih kecil maka dia berlaku. Setakat ini untuk nombor 3, faham tak? Boleh kelas? Boleh? Sorry. Now kita pergi kepada 7.3. Saya hanya nak bincang nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 3 tak perlulah. Dah delete dah pun. Nombor 1. Apabila cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 400 nanometer ditujukan ke atas logam, tenaga kinetik elektron yang bebas adalah 2K. Itu kalau guna 420 nanometer. Kalau guna 590 nanometer, tenaga kinetik yang keluar adalah 3K/4. Soalan, hitungkan fungsi kerja dan tenaga kinetik. Bila awak nampak, soalan ini dia ada kaitan dengan fungsi kerja, ada kaitan dengan tenaga kinetik, awak kena ingat dia merujuk pada rumus muka surat 238. Apa rumus dia? E sama dengan W tambah K max. Saya tulis pendeklah K max atau K sahaja. Di mana dekat sini kalau kita nak kaitkan soalan, dia kaitkan dengan ni. Apa ni? Panjang gelombang. So, E ini kita gantikan, E kan ada 2, HF dengan HC per lambda. So, disebabkan ada nilai lambda, kita guna HC per lambda sama dengan W tambah K max. So, kita kena buat 2 persamaan matematik. Ni mathematical. Persamaan yang pertama. Apa itu persamaan yang pertama? Kita kaitkan dengan 420 nanometer. Bila kita guna HC 420 nano,
Okey, nanometer. Okey, mesti sama dengan W. K dia berapa? Tambah 2 K. Okey. Kemudian persamaan yang kedua adalah HC per dengan 590 nanometer mesti sama dengan W tambah berapa K? 3K per 4. Okey, setakat ni. Okey, sekejap ya, saya besarkan. Saya tambah slide. Okay, saya ambil nilai dia. Copy. Yes. Ya. Okay, saya kecilkan sikit. Sekejap, sabar ya. Okey, ini yang kita dapat tadi. So, daripada dua persamaan tu, okey, langkah pertama soalan dia nak fungsi kerja dengan tenaga kinetik. Okey, yang senang saya try ajar awak untuk cari tenaga kinetik dulu. Guna rumus mana yang ini? Okey, dekat situ kita nak hilangkan apa nama dia? Kita nak cari nilai K. So kalau awak tengok persamaan 1 dengan persamaan 2, W dah sama, betul tak? So kita hanya tolak persamaan pertama, tolak dengan ataupun awak ambil tolak, dia 3/4 kan? Alah, kenapa hilang kat situ? Saya nak cakap persamaan 2 tolak persamaan 1 lah. Sekejap. Okay, ni 3/4. Okay. So, kalau awak tengok W boleh mati. Okay, kalau 2 tolak 3/4 nilai positif. Kalau 3/4 tolak 2 nilai negatif. Mana yang senang? Kita yang positif kan? So, bila nak yang positif, so 1 tolak dengan 2. Okay, bila 1 tolak dengan 2 maknanya HC 420 nanometer tolak dengan HC 590 nanometer. Mesti sama dengan 2K tolak 3/4 K. Kira 2 tolak 3/4 dapat berapa? Mana kalkulator? Sekejap, ambil kalkulator. Okay, awak try. 2 tolak 3/4 dapat 1/4 tekan 5/4 K. Okay, yang lagi satu tu awak kiralah satu-satu. Okay, ataupun awak kalau tak nak kira satu-satu, boleh ke Kalau awak takut, awak kira satu-satu lah. Kalau saya macam takut nak kira HC tolak, macam boleh tolak je. Lepas tu tinggal 1/4/6. Sekejap, saya try. 1/420 tolak dengan 1/590. Sebab apa? Sebab kita mengandaikan semua unit tu sama. Tekan, dia dapat ni. Tak nak, kita tak nak. Kita akan dapat 0 bla 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 1 bahagi answer. Dapat, saya rasa tak boleh. Awak kena try satu-satu. Boleh tak? Nanti awak dapat berapa kat sini, berapa nilai di sini. So, nak cari K, berapa nilai? Darab 4/5. Ni matematik So, awak kirakan berapa K. K, unit dia adalah K tenaga. So, unit adalah Joule. Boleh? Ni saya tulis simbol. Kira satu-satu. Okay, H2, H ni pemalar iaitu 6.63, E negatif 34 darab dengan
3I8 tekan sama dengan tekan bahagi 420I negatif 9. Dapat tu. Lepas tu awak tulislah dulu kat tepi berapa? 4.7357 darab 10 kuasa negatif 15. Okey, lepas tu tekan lagi satu. H 6.63 I negatif 34 darab 3I8 tekan sama dengan tekan bahagi 590 I negatif 9. Awak akan dapat tu. Lepas tu jangan buat apa-apa. 4.7357 I negatif 15 tolak answer sama dengan saya dapat 4.7353. Kalau tak salah lah. Itu untuk bintang. Lepas tu darab 4 tekan sama dengan bahagi 5. Tekan sama dengan saya akan dapat 3.7889. Try? Nanti awak try Sebab setakat ni jawapan saya macam salah. Okay, awak try. Dapat berapa dekat bintang. So itu adalah dah dapat bintang kena darab 4 bahagi 5. Ataupun bahagi dengan 5/4. Mana-manalah ikut suka hati awak. Okay, so awak dapat nilai K. Bila awak dah dapat nilai K ni nanti, ni baru K. Kan dia tanya fungsi kerja kan? Saya duplicate lagi. Okay, bila dah dapat nilai K, sekejap saya. Awak jangan risau, yang asal ada dekat slide sebelum. Kononlah awak dah dapat nilai K tu. Dah dapat nilai K, awak kena cari nilai untuk W. Guna yang mana? Gunalah yang tadi. Kejap saya. Not responding terus. Kejap Okay, dah dapat nilai K. Contoh, nilai K awak ni dah dapat. Biarlah dia dekat bawah, dia letak nak atas K. So ni yang first tadi awak dah dapat. K, nilai K. Lepas tu nak cari yang kedua, nak cari nilai W ni macam mana? Awak pilih. Sama ada awak nak persamaan pertama ataupun awak nak persamaan kedua. Awak masukkan. So yang itu HC420 kan? Okay, so saya gantikan balik. HC420 NM. Okay, HC/420 darab 10 kuasa negatif 9 sama dengan W tambah 2 K. K itu kita gantikan dengan nilai yang ada dekat sini. Bentuk bintang, bentuk segitiga tu. Okay, awak dah gantikan, so awak carilah nilai W itu. So macam mana nak cari W? HC/420 darab 10 kuasa negatif 9. Sorry. Okay, negatif 9 tolak dengan 2 yang kita dah dapat nilai K. So awak akan dapat W unit adalah kerja. Sama juga kan? Unit adalah joule juga. Okay? So yang ni, try lah kira. Saya pun nak try kira lepas ni. Setakat ni saya kira dengan awak ni macam tak dapat jawapan yang sama. Tapi andai kata ada kawan awak sama jawapan dengan yang saya, maknanya jawapan buku ni lah salah. Itu je. Okay? So ini untuk nombor 1. Okay, untuk nombor 3 lebih simple. Okay, tapi awak buka buku teks, muka surat 239. Awak compare. Ini buku teks, muka surat 239. Awak tengok buku teks awak, saya pun tengok. Okay, awak tengok buku teks awak dengan soalan ni. Soalan F per K. F dekat paksi Y, K dekat paksi X. Tapi dekat buku teks awak dia terbalik. F dekat paksi X, K dekat paksi Y. Jadi apa yang berlaku? Soalan ni sebenarnya simple. Soalan ni dia just nak kita
apa yang mewakili kecerunan, apa yang mewakili pintasan pada X, apa yang mewakili pintasan pada Y. Pada muka surat 239 hari itu dalam kelas, saya memberitahu bahawa apabila frekuensi, apabila kinetik, tenaga kinetik melawan frekuensi, kita ada graf, lepas tu macam ni. Apa yang berlaku dekat situ? Saya dah cakap. First, kecerunan. First ni saya warna biru kecerunan sama dengan H, iaitu pemalar Planck. Ini kalau rumus graf K melawan F. First, apa yang kita dapat? Kecerunan sama dengan pemalar Planck. Kedua, pintasan pada paksi X adalah F0. Yang dekat sini, ni adalah F0. Pintasan pada paksi Y adalah fungsi kerja. Ni yang ketiga. Pintasan pada paksi Y adalah fungsi kerja. Ini yang kita belajar dalam buku teks muka surat 239. But now, soalan terbalik. Dia bukan K per F, tapi dia buat F per K. Tapi soalan sama. Maka, apa jawapan kita? Yang pertama, kecerunan disebabkan dia terbalik, maka kecerunan sama dengan 1 per H. H bukan lagi per 1, tapi 1 per H. Kedua, pintasan X bukan lagi F0, tapi pintasan X sekarang adalah W, iaitu fungsi kerja. Yang ketiga, pintasan pada Y bukan lagi fungsi kerja, tapi pintasan pada Y adalah F0. Setakat ini faham? Boleh so hari ini saya nak awak siapkan sahaja pada uji kendiri 7.1, 7.2, 7.3 buku kerja. Ini sebagai ulang kaji kita untuk bab 7. Jika tak ada apa-apa soalan, saya tamatkan kelas untuk hari ini. Minta maaf for those yang saya belum tanda. Lepas ni saya akan tanda kerja.